jujur ni, jujur. Cerita Ibn Tumat disebut dalam Syiarul A'lam Nubala. Disebut dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Disebut dalam Tarikh Dimash oleh Ibn Qalansi. Disebut dalam Tarikh Al-Mahdi. Ustaz baca ke tidak ni? So, saya jujur ni, jujur nak tahu Ustaz baca ke tidak ni? Sebahagian yang saya baca ni adalah saya nak tanya Ustaz baca salah satu. Macam Ustaz Salman pernah sebut. Saya nak tanya jujur ni Ustaz. Sebab Ustaz cakap menampakkan Ustaz faham. Ustaz baca ke tidak salah satu di antara buku-buku ini keseluruhan bab Ibn Tumat start sampai habis sama ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman semuanya, jadi kita akan lanjut kembali untuk menyimak dialog antara Ustadz Salman Ali dengan dua aswaja, yaitu Ustadz Engku Ahmad Fadil dan Kiai Hidayat Nur. Jadi, pembahasan di video kali ini, Ustadz Salman Ali menanyakan tentang siri peperangan Ibnu Tumat, apakah ini takfiri? Jadi Ustadz Engku ini ditanya oleh Ustadz Ali, apakah jawaban Ustadz Engku ini ilmiah? Apakah beliau mampu menjawab? Nah, oke, teman-teman semuanya, mari kita simak dan mari kita lihat videonya ya. Berkaitan dengan siri peperangan. Siri peperangan. Ibnu Tumat ekstremis atau tidak? Okey, Ustaz siapa? Ya, dari segi politiknya ekstrim, dari segi akidahnya betul. Akidahnya betul. Akidah takfir dan membunuh orang yang berbeza adalah betul. Itu bukan akidah, itu politik. Kan orang politik boleh jadi kejam untuk mengalahkan musuh politik. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab tak betul, tapi Ibnu Tumat betul. Tak, akidahnya salah. Ibn Abdul Wahab tidak terangkan akidahnya salah. Saya tak dengar apa dia jawapannya sekali lagi. Dia bezakan Ibn Tumat, kekejaman dia adalah kerana politiknya. Tetapi Syekh Abdul Wahab kekejamannya kerana politiknya? adalah Dia berperang dengan orang yang dia dakwa mujassimah. Di mana politiknya? Okey, lihat keterangan ya, Ustaz Saban tanya. Pertama, bilangan ya, yang mati itu sendiri bukan sebab tajsim. Itu adalah fitnah, ini disebut oleh Abdullah Genun yang dinukil pada Ibn Khaldun, orang Maghribi. Jadi beza dengan apa yang dicatat Tarikh Dimash. Kemudian peperangan Ibn Tumat itu isu politik. Dia bukan isu oleh kerana kamu mujassim dan sebagainya. Ustaz tak baca habis ni. Siap. Nah, ini saya rasa Ustadz Engku ini tak baca habis ya tentang Ibnu Tumat tuh. Nah, kita Okay. Ibnu Tumat terlibat dalam dua peperangan di Maghrib sebagaimana disebut oleh Ibnu Qalansi. Peperangan pertama beliau melawan dengan orang yang minum arak dan minum arak dan melakukan maksiat, dan peperangan itu dia menang. Peperangan kedua dia melawan dengan kelompok yang dia panggil mujassimah dan dia kafirkan mereka sebagaimana disebut dalam kitab Akhbarul Mahdi oleh murid dia sendiri. Sebagaimana Dr. Aiman sembunyikan maklumat ni, tak ceritakan. Adakah peperangan itu boleh dijustify? Itu saya bagi tahu, itu peperangan politik kerana Murabitun yang diperangi oleh Muwahhidun memang akidah mereka adalah Asy'ariyah Tafwidhi. Dan mereka sudah kalau Asy'ariyah Tafwidhi, kenapa Ibnu Tumat panggil mujassimah? itu saya dah jawab tadi. Itu adalah perkabaran yang fitnah. Ini disebut oleh Abdullah Genun daripada Ibn Khaldun. Ibn Khaldun bukan berada di situ Ustaz. Saya bawa sumber yang ada di situ adalah Akhbar Mahdi, murid dia sendiri. Ini kan orang Maghribi, Ibn Khaldun. Yang murid dia berada di situ. Yang kitab ni direkomend oleh Dr. Aiman. Baik, jadi kalau begitu kita katakan ada dua versi. Satu versi yang mengatakan dia adalah kerana tajsim, satu versi mengatakan kerana politik. Jadi versi yang mengatakan kerana politik itu lebih betul kerana itu bukan lebih betul. Murid dia kata itu tajsim. Murid dia, ya, Murabitun. Dalam akhbar Mahdi, penulisan murid dia, perkara yang sama disebutkan oleh Al-Yasa' bin Hazmin, perkara yang sama disebutkan oleh Abdul Aziz bin Shaddad. Dia berperang dengan Murabitun dan memanggil mereka sebagai Ustaz Salman orang yang mengisbatkan ni sifat keberatan mengikat Abdul Muhammad Abdul Wahab dengan pandangan murid beliau. Sekarang ni kita ambil bahawa yang fakta adalah yang diperangi juga akidahnya Asy'ariyah Tafwidhi dan juga menerima takwil, yang memerangi juga akidahnya sama. Jadi isu bukan akidah. Itu pandangan siapa ni? Majoriti mengatakan dia lawan mujassimah. Satu, kalaulah mereka itu betul Asy'ariyah, maka dia lebih ekstrim sebab bunuh ahli mazhab sendiri. Itu Ustaz Salman berhak pada pandangan Ustaz Salman
Tapi daftar Saya bagi fakta yang kami dua kebarangkalian. Satu, yang dia bunuh itu adalah mujassimah kerana berbeza akidah dia bunuh. Yang kedua, yang dia bunuh itu adalah murabitun asy'ariyah, sama macam dia. Mana lagi teruk? Ya, kalau ikut fakta kami adalah dia bunuh sama akidah, tapi dia bunuh kerana politik. Itu kejam. Itu salah, dia ekstrim, politik dia ekstrim. Tapi akidahnya betul, Asy'ariyah. Akidahnya betul, politiknya ekstrim. Ya. Baik, ada tak kebarangkalian ideologi dia ini diajar akan menimbulkan ideologi ekstremis kerana mengkafirkan mujassimah dalam perkataan-perkataan dia sendiri? Itu yang mengkafirkan mujassimah dalam peperangan ini pandangan Ustaz Salman. Ustaz Salman boleh simpan pandangan Itu pandangan dia, bukan pandangan saya. Murid dia sebut. Kan kami kata ini adalah kerana peperangan politik, bukan kerana tajsim. Macam mana dua akidah Ustaz, yang saya ada soalan. Jujur ni, jujur. Cerita Ibn Tumat disebut dalam Syiarul A'lam Nubala. okay. Disebut dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Disebut dalam Tarikh Dimashq oleh Ibn Qalansi. Disebut dalam Tarikh Al-Mahdi. Ustaz baca ke tidak ni? Okay. So, saya jujur ni, jujur nak tahu. Ustaz baca ke tidak ni? Sebahagian yang saya baca ni adalah Saya nak tanya Ustaz baca peperangan. salah Saya satu. macam Ustaz Salman pernah sebut. Saya nak tak akan tanya baca jujur semua. ni Ustaz. Sebab Ustaz cakap menampakkan Ustaz tak faham. Ustaz baca ke tidak salah satu di antara buku-buku ini keseluruhan bab Ibn Tumat start sampai habis, sama ada Al-Bidayah wa Nihayah ataupun Syiarul A'lam Nubala ataupun Tarikh Dimashq ataupun Akhbar Mahdi. Baca atau tidak? Okey, kalau saya tak baca, apa kena Saya tak nak tahu, jujur ni. Semestinya Ustadz Engko ni dia tak baca ya, tak baca habis ya. Jadi Ustadz Salman menanyakan baca atau tak ya. Kalau baca pasti tahu kan teman-teman ya. Nah oke, mari kita Jujur, tak nak jawab kata tak nak Okey, jawab, tahu memang baca ada- ke tidak? Okey, katalah saya tidak baca. Saya tak nak tahu baca. Okey, saya jawab saya tak baca. Okey. Tapi fakta yang Pasti saya ada mengelak. adakah salah? Fakta tu salah. Saya tak boleh argue dengan orang yang tak baca. Kerana ini fakta Tak, saya tak boleh argue dengan orang yang ini tak baca. fakta daripada sumber yang lain. Saya Berarti tak boleh sumber- argue dengan orang yang tak tahu keseluruhan story. Okey, itu saya dah dapat jawapan berkaitan dengan itu. Atau Soalan pulanglah. seterusnya. Itu hak Ustaz Salman lah untuk menyimpulkan. Macam mana saya nak argue dengan orang yang tak baca langsung? Dia ambil quotation saja. Dia tak tahu ada beberapa peperangan, ada 9 peperangan yang disebut dalam Akhbar Mahdi. Tak tahu macam mana saya nak argue? Tidak berkaitan pun dengan isu adakah fikrah dia itu ekstrim atau tidak. Kan peperangan kena Macam mana politik. boleh tahu ekstrim atau tidak kalau tak baca buku dia? semestinya Ustadz Engko ni jujur aja ya, baca apa enggak gitu. Akidah Mursyidah kan buku dia. Akidah Mursyidah tidak ada akidah Bukan yang ekstrim. buku sejarah, maksud saya sejarah perjalanan dia lah. Kita sama-sama jangan jadi sejarah kan literis. banyak versi. Tadi Ustaz Salman tanya tentang adakah pemikiran beliau ekstrim. Saya sudah Ustaz Engku, jawab politiknya ini ekstrim. sesi saya lah. Saya dah dapat jawapan. Ustaz Engku tak baca. It's okay. Ya. Tak apa. Ustaz Relax. Salman pun banyak tak Tak baca. apa, sabar. Tak baca tak apa. Dan kalau baca seterusnya, tidak faham. seterusnya. Untuk mengkafir, untuk menuduh Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan orang, apakah Ustaz Engku ataupun Kiai tahu garis panduan takfir di sisi Muhammad bin Abdul Wahab Garis panduan yang dimaksudkan adalah yang digunakan oleh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam mengkafirkan orang? ya syirik itu. Syirik yang dianggap Satu patah perkataan. apa? Garis panduan Muhammad bin Abdul Wahab dalam mengkafirkan orang, tahu atau tidak? Ya. Sepertinya Pak Kiai ini kurang paham tentang bahasa Melayu ya, jadi agak sedikit bingung. Mungkin diterjemahkan oleh Ustadz Engko ya, diperjelas oleh Ustadz Engko. Rawabit Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah salah satunya menuduh, salah satunya saya lupa, saya tidak baca semua, saya baca cuman lupa. Di antaranya kalau pertanyaan pada saya Ustaz. Saya baca tapi lupa. Maksudnya Kelakar ya, enggak, lucu. di antaranya adalah menuduh bahwa orang yang istighosah itu beribadah kepada selain Allah. Apakah Kiai membaca uzur-uzur yang Muhammad bin Abdul Wahab telah letakkan sebelum dia kafirkan orang? Baca atau tidak? Uzur yang dia letak, dia takkan kafirkan orang selagi sebelum sampai hujah, dia takkan kafirkan orang di atas kejahilan, dia tak kafirkan ramai orang yang pergi sembah kubur Abdul Qadir Al-Jalani di atas kejahilan. Baca atau tidak ni? Baca. Tapi kami tak Tak setuju baca. kerana dia masih Baca, mengkafirkan. tak baca. Itu hanya dia kata Bukan uzur. masalah tak Sebab setuju. berbeza dengan kami tidak mengkafirkan. Bukan masalah tak setuju. Kamu datang menyesatkan orang tanpa kamu tahu asal usul mazhab dia pun. Tahu, kami tahu kalau dia menguzurkan, kalau katanya dakwahnya belum sampai, hujah belum terdiri. Ada 4 kriteria Muhammad bin Abdul Wahab dalam takfir. Saya pasti kedua-dua kamu tak baca dan tak tahu pun. Baca. Jadi Cuma yang kami tak setuju. ulama-ulama- tidak setuju tidak berarti tidak baca. Seterusnya, soalan seterusnya. Mana buku dalam kitab Muhammad bin Abdul Wahab
Ustadz engku masih gelak ya, masih ketawa. Mantap nih Ustadz Salman Ali ya. Wahab yang cerita pasal Allah. jihad. Saja. Pasal jihad. Loh, jihad ada di ulama Wahabi Ustaz, yang lain. Muhammad bin Al tulis Kashfu Syubhat, dinakalkan daripada Kasus kitab. syubhat itu dipenuhi Saya tak dengan tanya, mengkafirkan. Oh, ini masih fokus mau. Baik, terima kasih. Nah, oke teman-teman semuanya ya. Jadi apa kesimpulannya ya? Jadi semestinya Ustadz engku itu ya hanya menuduh kepada Muhammad bin Abdul Wahab tentang beliau ini adalah dakwahnya takfiri dan suka menumpahkan darah. Intinya seperti itu ya. Tapi tuduhan-tuduhan seperti itu sudah dibantah oleh Ustaz Salman Ali. Hanya itu saja sih ya teman-teman semuanya ya, yang tentang masalah peperangan itu ya antara Ibnu Tumat dengan Syekh Muhammad Abdul Wahab. Kalau Muhammad bin Abdul Wahab itu bukan masalah peperangannya, itu bukan masalah tentang berbeda paham ya teman-teman semuanya ya. Saya pun kurang tahu persis tentang masalah ini ya. Mungkin teman-teman bisa komentar di bawah ini ya. Nah oke teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Saya undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.